daripada Blue Ink Media punya inisiatif. Ya. Dan semua majalah di bawah Blue Ink Media akan lakukan sesi live berbeza-beza dan topik yang berbeza-beza berkaitan kita punya pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan ni. PKP. Pengisian pada mereka yang duduk kat rumah, jadi tak naklah duduk saja-saja bosan-bosan. Betul. Jadi semalam saya telah adakan sesi yang sama bersama dengan Nattegai Diana Ihsan, sebab dia seorang yang pernah berhadapan dengan masalah anxiety. Topik kita hari ini adalah mengenai cara nak manage your anxiety, kegusaran melampau tu bila dah duduk rumah dan nak masuk 3 minggu ni. Betul. Lah ramai yang rasa macam ada sakit kepala macam tu. Betul. Okey. Itulah, saya pun tak tahu, mungkin saya perlu introduce sikit kepada penonton. So asal Kuala Terengganu, kita sama, saya Menantu Kuala Terengganu juga. Oh, Terengganu, okey. Tapi saya tak pandai cakap Terengganu, macu. So Datuk seorang pakar mata, memang profesionnya seorang pakar mata, consultant eye surgeon yang juga pemilik pada Profesor Muhaya Eye and LASIK Center. So Datuk juga dikenali sebagai pakar inspirasi dan motivasi. Tak tahu siapa yang beri itu. Beliau banyak pengalaman di social media and paling rajin anjurkan FB Live. Hari-hari ada FB Live dalam 2 kali sehari. Betul. Lepas ni ada satu lagi 11.30 pasal financial management. So maknanya kita tak, kalau boleh fikiran kita, kenapa orang stres? Sebab kita salah pilih fikiran. Okay. So sebenarnya mindset. So kita ada mindset, heart set, soul set. Banyak orang fokus pada mindset saja. Tapi mindset ni sebenarnya kalau tengok pada manusia ni, akal is mungkin 5%. Tapi 95% tu hati. So nak tanya, nak panggil Nida, panggil apa? Nida. What do I call your name? Anida. Nak panggil Anida, okay. So Anida fikir kalau Anida jumpa orang tu, Anida suka dia pasal dia cantik, pandai ke dia baik? First impression is usually physical. Yes. Manusia biasa. Normal, mata fizikal, betul. Betul. Kemudian baru kita tengok perangai dia macam mana. Perangai dia sama ada dia pandai atau dia baik, mana nampak dulu? Tentu kita cari yang baik dululah. Bukan, kita nampak orang first time. Macam kita jumpa orang first time, kita nampak dia baik ke dia pandai dulu? Which one? Boleh tukar location sikit. Mana satu? Senang nampak. So benda saya suka kalau buat apa-apa, saya suka orang berfikir. Because the more we think, the better we become in our life. Betul. Mana kita suka? Rasa kita akan nampak kebaikan dia dulu. Cari yang baik dulu. So bila kita jumpa orang, kita akan nampak dia baik dulu daripada dia pandai. Because sebelum dia berkata, kita tak tahu dia pandai. Dia diam, dia senyum. Bila kita nampak orang senyum tu, orang tu baik ke orang tu pandai? Kalau orang senyum, orang tu baik ke orang tu pandai? Betul? Okay. So lepas tu kita mungkin tanya dia soalan, dia bercakap tu barulah keluar, oh orang ni macam tak cerdik sangat. Tak apalah, tapi kita akan suka orang pasal dia baik ke dia pandai? Mesti baik kan? Kita akan suka orang sebab dia baik. Betul, baik. So kalau kita suka orang dia baik, so saya nak tanya kita semua, hari-hari kita nak jadi baik ke nak nampak baik? Kena jadi baik. Tapi kalau dekat social media, kita nampak baik ke kita jadi baik? Kita nampak baik. Tapi mungkin ada kat belakang kamera tu. Sebab tu dia panggil Facebook.
Okay, sebab kita panggil insta je. Only on that instant you look good, but kat luar kamera tu tak tahu macam mana. Okay, so Facebook is on the surface. Kan, kita taruh bedak foundation lawa, lepas cuci bedak, diri sebenar dah keluar kan? Betul. So, betul. Saya pun. So, maknanya yang Bonda nak cakap ni ialah most people yang tension, yang stress sebab dia fokus kepada yang surface ke yang deep? Yeah. Okay. So, siapa yang stress, you start asking yourself, aku ni hidup sibuk tengok apa orang kata ke, sibuk tengok orang lain ke, banding dengan orang lain ke, bimbang masa depan ke, menyesal masa lalu ke. Ini formula-formula nak stres. Apa dia? Yang pertama, kita kejar 3 perkara. Kita ada 2 jenis motivasi ni dah. Yang pertama, yang remaja. Saya rasa yang menonton ni orang muda-muda kan? So, Bonda nak twist you punya pemikiran hari ni. Most people, dia hidup, dia cari 3 perkara. Cari follower pasal nak famous, nak jadi Insta famous kan? Number 2, nak cantik, maka live untuk yang make upnya, eyelash extension dan sulam, bedak, semua banyak. Sebab orang semua cetek kan, cetek. Orang cetek akan go to this. Nak cantik, nak famous. Lepas tu nak kaya. Kan? Nak kaya pasal apa? Nak kaya pasal nak tunjuk lagi. So dia gini. Nak cantik, nak lawa, nak kaya, nak tunjuk. So dia nak macam tu lah, naik macam tu. Tapi akhirnya jatuh merudum. Sebab dia tak fokus pada jiwa. So hari ni siapa menonton majalah Jelita punya Instagram akan fokus. Okay, lepas ni aku tak fikir nak cantik ke, nak lawa ke, nak famous ke. Sebab kalau nak cantik kita dengki pada orang cantik, bersaing. Kalau nak famous berdengki pada orang follower ramai. Kalau nak kaya berdengki menunjuk. Kan ini semua menghasilkan dengki. So benda yang motivasi luaran dia menghasilkan dengki, marah, dendam, benci. Kalau kita menang, kita sombong. Kalau kita kalah, kita putus asa. Betul? Ini jadi stres. Baik. Sekarang kita ubah kepada, Bonda bagi solution terus. Senang aja. 3 perkara. Hari-hari tanya, macam mana saya nak jadi baik? Nak akhlak baik. Akhlak tu maknanya apa? Benda yang spontan. Nampak orang, terus senyum. Nampak orang minta derma, oh nak bagilah. Dengar azan, terus nak solat. Nampak orang lelaki datang, terus tutup aurat. Ini spontan. Akhlak. Yang kedua, hari-hari fikir saya nak bina silaturahim yang baik. Saya nak jadi orang penyayang. Nak jadi orang pemurah. Nak jadi orang pemaaf. Nak jadi orang pemberi. Nak jadi orang bermanfaat. Okey? Ni dah bayang betapa bahagianya orang yang bila dia jadi baik, hormon-hormon badan semua baik. Muka cantik, badan sihat, sistem imun kuat. InsyaAllah tak kena virus. Sebab bila kita baik, sebab tu tengok orang-orang yang baik ni, dia badan dia sihat. Orang yang stres ni migraine lah, dysmenorrhea lah, sakit belakang lah, gastrik lah, macam-macam lah migraine semua tu. Kemudian yang ketiga, so yang pertama kita nak akhlak baik. Yang kedua, kita nak bina silaturahim dengan semua orang. Baik dengan semua orang. Maafkan orang, doakan orang, sayang orang, tolong orang. Yang ketiga, kita fikir apa manfaat nak beri. Sekarang ni kita duduk kat rumah, mungkin kita duduk rumah kondo. Tengok rumah flat tu, ya Allah kesiannya orang rumah flat tu. Rumah dia sempit, mungkin 1 bilik, 2 bilik. Mesti orang ni kerja cleaner, yang kerja harian. Dia tak ada benda nak makan dah. Tengok rumah kita apa ada ya, masak apa-apalah. Kita beli untuk ambil sikit. Walau tak kira lah apa kita ada, RM10 beli beras satu ke hantar je. Satu rumah tak apa. Dia tak kena pakai topeng, saya nak beri lah. Tak payah sebut siapa, beri je. Tanpa orang tu tahu. Dan tak apa masuk Facebook. Jangan beritahu orang semua. So, bagi orang yang tengah stres pun banyak. Orang ni semua banyak stres. Orang tanya benda soalan macam-macam, stres lah apa. Solutionnya itu saja. Kita bina hati ni dah. Hati menentukan 95% kehidupan kita. Jika hati kita raja, hati yang bersih akan menyebabkan akal yang sihat, fikir positif, emosi kita positif, tindakan kita positif, memang hasil kehidupan kita positif.
Okay. Dia orang kata kadang keliru juga. Pergi go back to basic. Betul. Kalau buat sesuatu tanya kenapa saya buat ni untuk nak seorang puji ke? Kan? Okay, so sekarang benda nak niat kita lah, betul tak? Everything you buat mesti niat. Kan, kita buat live pun mesti niat. Kita sebagai yang kat Facebook benda yang share pun mesti niat. Okay, so niat kerana Allah memberi tenaga ni dah. Kalau kita buat kerja penat, maknanya tak ikhlas. Takut sentap. Kalau kita buat kerja kita merungut, Allah kena pergi kerja, itu stres. Tapi kita kata alhamdulillah saya dipilih Allah untuk bekerja untuk beri manfaat. Perkataan ayat you sebut tu power. Sebab ni dah tahu yang menentukan kehidupan hari-hari 3 perkara. Nak tahu? Nak tahu tak apa 3 perkara menentukan kualiti kehidupan kita? Saya nak tahu. Okay. Semua nak, oh my god, ada orang nangis lah bonda. Betul. Because selama ni kita kita macam ignore, kita tak peduli hati kita tu, kesian hati kita. Because setiap kali kita buat dosa, setiap kali kita membawang, setiap kali kita gosip, hati kotor. Bila hati kotor, macam tingkap kita kotor dah nampak semua kat luar tu jerebu, pada hati kita jerebu. Jadi kalau kita nampak semua orang tak betul, semua orang salah, semua orang jahat, siapa nampak orang tak baik sebab dia banyak tak baik? Kita hanya nampak dalam orang apa ada dalam diri kita. Kita macam scanner. So kalau kita nampak semua orang tak baik, maknanya tak baiklah. Tetapi ada orang bila kena berkurung ni, ya Allah bestnya selama ni aku tak buat kerja, tak ada masa dengan anak. Ni dah tahu PKP ni membuka topeng, tulis hashtag PKP buka topeng. Siapa tak setuju? PKP buka topeng. Semua setuju. Yang bonda syukur satu, masa PKP ni jarang buat dosa. Membawang kat pejabat tak ada. Membuka aurat, wanita-wanita yang tak menutup aurat, yang berdosa besar kat luar sana. Wanita-wanita yang keluar tak tutup aurat, yang menzalimi suami, dah tak zalimi suami dia. Ni bonda nak cakap lah yang tak kena malah cerita kan. Bukan cerita muka ya, cerita hati. Lepas ni bonda harap majalah cerita please fokus dalam pembinaan insan. Make sure whoever go to your life, make sure whoever read your majalah jelita, jangan skin deep punya beauty, inner beauty. InsyaAllah boleh. Kalau lepas PKP ni konten you all sama, alangkah ruginya. Kalau lepas PKP ni kita orang yang sama, saya Muhaya yang sama, Nida yang sama, orang paling malang di dunia. Sebab dah buka topeng, nampak diri sebenar. Kenapa bodoh kata nampak topeng? Sebab kalau selama ni kita tak layan anak, kononnya sibuk kerja, mami sibuk kerja. Sekarang dekat rumah. If you duduk rumah, kalau duduk rumah tak happy dengan anak, maknanya apa? Duduk rumah tak happy dengan suami, maknanya apa? Duduk rumah tak happy dengan diri sendiri, maknanya apa? Bila kita tak happy dengan suami, tak happy dengan anak, sebab kita tak happy dengan diri kita sebab banyak dosa. Selama ini masa kerja, aurat tak sempurna, pergaulan bebas, solat tak penuh, kerja curi tulang. Semua yang kita buat yang silap selama ni, dosa-dosa kita itu Nida, itulah menyebabkan kita stres. Sebab anxiety, stres itu salah satu azab Allah yang diawalkan bagi orang yang jauh daripada Allah. Jadi jangan sebut stres, anda buka aib diri sendiri. Sebut tidak tenang. Saya belum tenang. Jangan sebut stres. Siapa sebut stres, dia menjemput stres. Siapa sebut belum tenang, tidak tenang, ingin tenang, akan menjemput ketenangan. Sebab tu bonda suka nak hashtag bahtera ketenangan. Masuklah ke dalam bahtera ketenangan. Sebab itu yang bonda buat live hari-hari tu, nak ajak semua orang masuk bahtera ketenangan. Bayangkan kita sekarang dalam lautan yang ada jerung nak makan kita, dengan ombak yang teruk. Tiba-tiba ada satu bahtera yang penuh dengan keimanan, ketakwaan, layar dia ilmu.
Dan yang tukang bawa tu orang jelas nak menuju Allah, nak masuk syurga. Tak nak masuk ke? Kenapa nak berlawan dengan jurang kat luar tu? Dan kita masuk dalam bahtera ketenangan ni dengan pilihan kita. So kalau siapa dengar live ni, kalau yang belum tutup aurat, boleh doakan Allah beri kekuatan tutup aurat. Kuranglah dosa wanita menutup. Kecuali you pergi upload gambar tak tutup aurat tu, memang orang kesian, orang paling malang. Everything that you post dalam Facebook yang melanggar perintah Allah, tiba-tiba kena COVID-19, meninggal, bayangkan dosa kat kubur tu. So siapa baru berhijrah, betul, siapa yang baru berhijrah, ada gambar yang tertutup aurat, tolong delete sekarang. Kalau siapa yang stress, anxiety, tolong pergi dekat posting, you all delete segala you all punya membawang, you all punya gambar tak tutup aurat, you all punya viral negatif yang fitnah orang, you komen negatif orang, delete sekarang. Selagi tak delete, dosa-dosa itu akan pergi pada roh you, roh sakit. Sebab tu ni dalam manusia ni, sebenarnya penyakit ni dua, sama ada penyakit pada fizikal atau penyakit pada roh. Ada orang dia sakit fizikal tapi roh dia sihat, contohnya dia kena kanser tapi dia redha. Ada orang badan sihat tapi roh sakit, badan sihat muka cantik tapi mulut, ya Allah, kata kat orang, marah suami, tengking anak, jadi tiger parent, Allah. So tengok topeng apa kita kat rumah. If you all duduk rumah ada masa dengan anak, kalau you tak gunakan 5 bahasa kasih sayang. Nida pernah dengar tentang 5 bahasa kasih sayang? Kalau boleh kongsikan, okay, jadi manfaat semua orang kat sini. Okay, so you all, Bunda nak cadangkan, duduk ramai-ramai ni kat rumah, kalau rumah sempit tapi dada lapang akan bahagia. Tetapi kalau rumah lapang, dada sempit akan stres. So macam mana kita nak hidup dengan tenang COVID-19? Kita gunakan 5 bahasa kasih sayang. Cuba kenali bahasa kita, kenali bahasa orang. Contohnya, kalau kita tahu orang tu faham bahasa Cina, jangan cakap Tamil dengan dia. Nampak tak? So bahasa biar tepat. Okey. Ada 5 bahasa kasih sayang. Yang pertama ialah kata-kata yang baik. Contohnya saya kata, Nida cantik awak hari ni. Nida rasa seronok tak? Alhamdulillah. Seronok kan? You have a nice cheekbone, muka cantik, bersih, nampak muka. So bila puji, happy, dia panggil bahasa kasih sayang, affirmation. Suka kata-kata yang baik. Number 2, kalau saya anak kita jumpa kita, anak kita peluk kita, kita seronok. Maknanya bahasa kasih sayang kita ialah sentuhan. Yang ketiga, anak kita jumpa kita, mama duduklah sini, duduk dengan adik, adik nak buat homework ni, adik nak buat kartun ni. Kalau anak minta macam tu, maknanya bahasa kasih sayang dah masa berkualiti. Yang keempat, kalau suami kita kata, yang tolong buat air Nescafe tarik ataupun teh, whatever lah, teh sihat, air siraman ke yang sihat tu, bila kata, oh buat air, and then beliau bagi tu, happynya you buat air. That means bahasa kasih sayang perkhidmatan. Satu lagi, kalau anak kita tiba-tiba dia buat kad, mami nak bagi kad kat mami, mungkin bahasa kasih sayang dia ialah hadiah. So balik ni semua orang yang menonton, tolong tulis apakah anda yang membuat anda rasa disayangi, bahasa kasih sayang. Kemudian tengok family kita yang mana mak mertua, siapa kat rumah tu lah, dia gunakan bahasa itu supaya orang tu rasa sangat disayangi. Bunda nak beri satu cerita supaya orang ingat. Satu hari seorang marriage counselor ni, orang tu dah kahwin 25 tahun, tiba-tiba datang nak bercerai. Kenapa nak bercerai? Isteri dia kata apa? Saya rasa tak disayangi. Suami dia kata, kenapa? Anak dah 25 tahun kahwin nak bercerai. Dia kata selamanya macam ni. Dia seorang suri rumah. Hari-hari suami dia balik, terus suami dia datang bawa barang shopping, tolong basuh baju, tolong jemur baju, tolong buang sampah. Dia ni tunggu suami tak nak naik. Suami kata, no, I feel loved. Because suami dia punya bahasa kasih sayang apa dia? Dia tolong angkat baju, basuh baju, perkhidmatan. So dia beri bahasa itu. Dan dia terima bahasa tu. Isteri dia masakkan dia, baju dia. So he feel very loved because bahasa dia perkhidmatan, dia dapat khidmatan. Tetapi bahasa kasih isteri dia ialah masa berkualiti. Yang saya hendak ialah bila suami saya balik, dia terus datang jumpa saya, minum teh 10 minit, cerita how's your day, what do you do today. Dia nak itu. 25 tahun tak dapat. So dia nak bercerai selepas 25 tahun 5 anak.
Hanya sebab kasih sayang. Sebab itu Bunda kata, di PKP ni buka topeng ni dah, kita pertama, Bunda nak cadang satu lagi, 3 benda mesti ingat. Tadi 5 bahasa kasih sayang, nombor 2 buka topeng, nombor 3 poin penting ialah kita mesti ingat 3 jenis kehidupan. Satu, kehidupan rahsia kita atau secret life. Yang kedua, kehidupan peribadi kita iaitu private life. Yang ketiga, kehidupan public kita ataupun kehidupan awam kita. Macam sekarang kita tengah public life. Off aja kamera ni, Bunda akan dengan private dengan suami. Bila waktu Zuhur atau bangun tahajud malam-malam, Bunda dengan Allah. Jadi Bunda nak cadang, buku topeng kenapa? Kalau selama ni kita private, secret life tak peduli, semayang pun tidak. Tidak ada sebab. Buku topeng tu, kalau kita tak semayang, sibuklah meeting, sekarang tak ada kerja. Kalau kita dah ada masa untuk solat, tapi kat rumah tak solat, itu topeng sebenar. Memang kita degil. Siapa yang solat lambat, masih solat lambat, memang topeng anda. Siapa yang tak solat, kalau tak solat, memang itulah diri anda sebenar. Selagi tak betulkan solat, memang stres akan datang. Ketakwaan adalah kunci ketenangan. Okey Nida, so bayang macam ni orang yang secret life dia bagus dengan Allah, solat dia bagus, taubat dia bagus, zikir dia bagus, dia akan mudah dengan private life dia. Dia akan jadi isteri dan suami yang baik dan ibu yang baik. Dan orang yang baik private life ni akan bahagia di rumah, dengan public dia pun akan baik. Ini orang yang benar. Tapi ada orang pura-pura, orang-orang netizen ni setengahnya public Facebook nampak cantik, ambil gambar buat beauty shop ni, ambil gambar anak peluk macam ni, tapi itu public angle, cari angle, eye angle macam ni kan, pasal nak nampak cantik. Orang tak cantik akan nak nampak cantik, orang cantik tak peduli. So kalau kita rasa nak angle mungkin kita memang tak cantik dan kita rasa diri tak cantik. Kalau kita rasa diri tak cantik, orang nampak pun tak cantik. Orang akan lihat kita macam ni kita lihat diri kita, image kita. So bila kita public life kita sangat tak betul, maka kita diri fake, diri pura-pura. Ini orang stres. Dia terpaksa perform, tak tunjuk, nak nampak baik, nak nampak cantik, nak nampak bahagia, nak nampak kaya, makan semua upload, oh ini masak apa, tak apa nak bercerita kat orang. Kesian orang tak makan. Tak usah ceritalah pasal makanan sekarang. Cerita pasal kebaikan. Semua, saya nak jadi baik lah, jom jadi baik. Jangan fokus duk tunjuk makan, tak usah stop benda luar. Cantik, nak lawa, nak kaya, nak famous, stop. Pergi pada kanan tu. Akhlak baik, silaturahim baik, beri manfaat, share benda baik. Siapa dengar ni, buat nota, turut kat wall, buat nota, turut kat wall. Wall kita penuh dengan kebaikan. Semua pahala tu, 10,000 orang baca, 10,000 tenaga yang kita buat tu balik kat kita. Kalau kita gosip, 10,000 baca, 10,000 dosa tu pergi kat kita. Okay? So siapa yang baik dengan Allah, tenang dengan keluarga, dengan public pun, bahasa dekat netizen, dia bahasa dekat wall dia akan cantik. Tak boleh kata mulut jahat hati baik, tak ada benda tu. Itu tak betul. Itu excuses saja. Right. Tapi sekarang Bunda, Ya. bila kita tengok kita banyak masa, Ya. dan masa kita walaupun kita spend, katakanlah kita limitkan 3 jam untuk social media. Allah banyaknya. Gadget contoh. Ya. Ada orang ni set macam tu. 3 jam sehari je untuk social media. Tapi masalahnya 3 jam tu dia gunakan, kita tak tahu macam mana dia gunakan. So, macam mana kita nak terapkan benda macam tapis and tepis benda yang kita baca. Should we unfollow certain people? Should we sampai bila kita tengok orang tu, biasalah mulalah hati tu. Sedapnya dia duduk kat rumah makan sedap. Oh, apa sofa dia cantik. Mulalah nak nampak macam-macam kan. Okey. Macam ni, kita ada 4 jenis mata. Satu mata fizikal, kita tengah tengok sekarang. Bila mata fizikal nampak, mata akal akan berfikir. Okay? So mata akal akan fikir, kita fikir baik atau tak baik itu atas hati kita. So kalau hati busuk, mata nafsu buka. Kalau hati baik, mata hati akan buka. So kalau you 3 jam kat media, Bunda nak cadang, siapa di sini, kalau kita tak ambil masa 1 jam satu hari belajar ilmu, memperbaiki diri, muhasabah diri, paling rugi. Dan makanan paling penting untuk roh ialah ilmu. Sebab itu benda 2 perkara kita tamat 2, ilmu dan juga pengampunan Allah.
So kalau kita satu hari berita saja, macam Bonda memang tak tengok berita, tak tahu, tak tengok pun, Bonda akan fokus apa Bonda nak saja. Bonda nak ilmu saja. Okay, so you all buat 5 perkara every day. Yang pertama, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Dengan apa? Taubat, minta maaf dan maafkan orang. Okay. Yang kedua ialah kita tambahkan ketaatan. Solat tepat waktu, solat sunat, zikrullah, baca Quran. Yang ketiga, hentikan maksiat. Taubat, tak mau lawan suami, tak mau marah anak, sayang anak, spend time dengan anak. 5 minit pada anak umur 5 tahun macam 25 minit orang umur 25 tahun. Relatif. Yang ketiga, hentikan maksiat dah sebut. Yang keempat ialah kita hendaklah banyakkan buat kebaikan, banyak sedekah. Pergi tengok NGO yang perlu duit, tolong online. Dan yang kelima, banyakkan zikrullah. Dan apakah zikrullah yang paling kuat? Ialah solat. So mulut kita, kalau boleh you all tak sebut 2 perkara. Alhamdulillah. Sebut je. Apa-apa, Alhamdulillah. Syukur. Segala berlaku Allah izin, Alhamdulillah. Dan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Hari-hari Nida bersyukur, taubat. Bersyukur, taubat. Buat itu saja. Dan jadikan rumah kita ni, all the time, kita tahu affirmation. I love you, please forgive me. Cuba Nida kejam mata sekarang. Semua orang kejam mata. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Okay. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Tarik nafas. Tahan 7 saat. Lepas. Okay. Maintain mata kejam. Bayangkan Nida sedang tengok diri Nida sendiri depan Nida sekarang. Nampak muka kita, cakap apa boleh cakap. Anida, saya sayang awak. Saya sayang awak. Saya minta maaf pada awak. Saya minta maaf pada awak. Kalau selama ni saya buat benda yang menyusahkan awak. Secara sengaja atau tak sengaja. Minta maaf. Minta maaf banyak-banyak. Saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Jom jadi baik. Jom jadi baik. Jom jadi penyayang. Jom jadi penyayang. Jom maafkan semua orang. Jom maafkan semua orang. Jom sayang semua orang. Jom sayang semua orang. Jom doakan semua orang. Jom doakan semua orang. Jom cari redha Allah. Jom cari redha Allah. Jom bebaskan dari penghargaan manusia. Jom bebaskan diri dari penghargaan manusia. Tarik nafas. Okey. Buka mata. Rasa apa? Lega tak? Lega. Ya. Banyak orang dia simpan kat dalam sebab kita suka kritik diri. Kita banyak dosa, kita tak taubat, kita tak sedar diri, kita sedar orang, kita cari berita. Kita buat hidup di dunia nak perform, nak tunjuk kat orang, nak nampak baik. Hentikan semua tu. Tepat pada hati. Betul. Betul. Sebab itu kalau kita cuma skin deep, kan? Tapi bila nak tidur cuci make up diri sebenar. Sebelum tidur tengok dalam cermin. Tengok mata kita dalam cermin. Tadi ni dah bayang aja. Now balik ni semua senaman cermin. Tengok muka, tengok dalam mata, renung. Panggil nama, saya minta maaf pada awak. Terima kasih. Doa cakap jom jadi baik. Nak buat apa dia jadi baik? Jom. Lepas tu kalau nak tidur malam, jangan tidur sebelum maafkan semua orang. Jangan tidur sebelum minta maaf dengan suami. Jangan tidur sebelum ucap terima kasih, peluk pada anak. Dan jangan tidur sebelum minta maaf dengan anak yang kita marah tu. Dan sebelum anak kita tidur, tanya dia 2 perkara. Apa yang abang syukur hari ini? Apa yang abang rasa bangga tentang diri abang hari ini? Pada anak-anak kita. InsyaAllah anak-anak kita tidur, roh dia tinggalkan dengan penuh positif. Masuk subconscious mind, programming dia sangat dahsyat, insyaAllah.
besok abang akan bangun lebih baik penyayang. And then kita cakap nak tidur malam, ya Allah, apakah takdir yang lebih baik kau berikan pada aku esok, aku redha ya Allah. InsyaAllah sangka baik pada Allah. Saya lega banyaknya benda saya belajar dengan Bonda hari ni, and I'm sure orang yang nonton hari ni pun insyaAllah bermanfaat, because itu je niat saya hari ni, niat saya dengan tim saya Masya nak Allah. share something yang different, something yang tak surface, something yang lebih ke hati dan ke jiwa. Dan itulah, ada a few people pun tanya pasal sedekah tadi, and rasa Bonda pun dah mention sikit buat baik tu. Salah satu cabaran dia lah adalah sedekah juga. Tengok pada jiran kita makan ke tidak, cukup ke barang dia, Yeah, beli je, tak usah tanya, beri je. Kita tahu. Kita tengok jiran kita yang kereta pun buruk, kita tahu dah masalah orang. Beri je, tak usah tanya. Siapa ada family susah tu, kalau kita ada Maybank, masuk je account. Minta apa account awak bagi, tanpa kita sedar, bagi je. Ambil semua senarai account keluarga kita. Kalau kita sekarang tak payah bayar 6 bulan kan, kita ada lebihan, katalah RM200. Ambil RM20 seorang, 10 keluarga kita beri. Subhanallah, tengok hidup you macam mana. Dan ingat ya, memang orang kata dunia ekonomi akan turun, tapi kita ada ekonomi dengan Allah. Ekonomi dengan Allah, tidak miskin orang bersedekah. Apa-apa kita buat Allah ganti. Mulakan sedekah pada keluarga terdekat sebelum orang luar. So sekarang ni okey, bila kita tadi Bonda dah betulkan perkataan stres kita tukar menjadi kurang tenang, Ya, belum tenang. ya. So kalau kita nampak ada pasangan kita yang mungkin belum tenang atau kurang tenang tu, macam mana kita nak bantu dia pula? Okey. Pertama, banyak wanita suka nak betulkan suami. Tak payah betulkan suami. Kita dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak. So kita niat, aku nak jadi wanita solehah, isteri mithali, ibu mithali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat. Maka kita jadi orang berbeza. Besok aku jadi orang berbeza. Bangun aja, mengucap. Bangun aja baca doa bangun tidur. Bangun aja niat nak buat apa. Bangun aja senyum dengan suami. Bang, okey tadi, siapkan air panas ataupun kurma sebiji untuk suami. Bang, thank you, I love you, thank you, baiknya. Thank you for loving me. Thank you dah you kahwin dengan I ni. I rasa kalau you tak kahwin, tak ada orang nak kahwin dengan I. Selalu kata macam tu. Itu yang Bonda selalu cakap pada my husband. Thank you for marrying me. I think kalau you tak ada orang nak kahwin dengan I. So kita jadi humble. Kita mesti humble dengan suami kita. Siapa isteri, suami yang paling dia perlu ialah dia perlu hormat. Orang lelaki, 3 perkara kita buat memang dia akan sayang kita. Kau nak tahu tak? Mesti nak tahu. Tak payah nak pakai celak lipstick, tak payah. Boleh untuk macam Bonda pakai juga kan. Tapi buat 3 perkara. Yang pertama, hormat dia. Kalau suami kita nak keluar tu, bila air ke siapkan baju dia ke. Kalau beri makanan tu, jemput sila. Macam nah ambil. Jemput bang sila. Thank you. Kataan thank you, minta tolong. Semua kena sebut. Hormat. Yang kedua, kita mesti percaya dia. Jangan duk check handphone. Show that we trust. Okay? Mana cakap, okay, I tak ada password, you pun tak ada password. Kita sama-sama, kita kan sehati sejiwa. Okay. Yang ketiga, buat dia rasa kita bangga dengan dia. Iba, I'm so proud of you, ya Allah. I rasa tak ada orang dapat suami macam I. Bestnya you ni, ya Allah, bestnya. Puji. Tengok bahasa kasih sayang suami. Kalau dia suka sentuhan, picit kepala dia. Kalau dia suka quality time, dia makan, duduk tengok, sedap makan. Wah. Kalau dia suka servis, apa dia makan. Kalau dia hadiah, gift small, whatever. Belajar bahasa kasih sayang. Tetapi 3 perkara ni, hormat, percaya dan buat dia rasa kita bangga. Siapa tak ada suami? Okey, siapa tak ada suami, pertama jangan kacau suami orang. Ingat you all lah, siapa yang kacau suami orang sedang menempah racun dalam hidup. Sebab kita tidak akan bahagia kalau kita menyebabkan orang lain tidak bahagia. Ingat formula, Nida buat sama saya, ada, sebut, buat sini. Ada, beri, dapat. Ada baik, sebut. Ada baik, beri baik, dapat baik. Kalau tak dapat tak baik, berarti
dah beri tak baik. Kita beri yang tak baik. Maknanya boleh beri tak baik? Macam mana? Boleh beri tak baik? Itulah boleh. Sebab ada tak baik. Nampak tak? Kuning ada, beri kuning, dapat kuning. Ada merah. So whatever you get is what you have been giving. So bagi wanita-wanita yang mengacau suami orang, yang tak jaga pergaulan, berdoa pada Allah, ya Allah, kenapalah aku ni suka benda yang payah aku nak dapat, yang akan menyebabkan kerosakan pada orang lain. Kita tidak akan dapat kebahagiaan kalau kita menyebabkan ketidakbahagiaan rumah tangga orang. Bodoh pengalaman banyak dah. Orang yang buat macam ni datang merayu, I said, well, you have caused unhappiness to others. Memang you akan dapat tak bahagia sebab you buat orang tak bahagia. So pasang siapa belum kahwin, tolong pasang niat, saya nak kahwin dengan orang yang dalam keadaan yang baik. Dan you all tak akan dapat suami yang baik kalau you bukan wanita yang baik. So kalau kita rasa sekarang suami tak best sebab suami tak solat, kita tanya kenapa kita pilih orang tak solat? Betul tak? Betul. Siapa kata suami tak baik, maknanya apa? Kita wanita baik ke tak baik? Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. So kalau kita kata suami tak baik, mana kita wanita tak baik. Jadi nak betulkan suami ke nak betulkan diri sendiri ni dah? Mana senang? Kena betulkan diri sendiri dulu. Ya. Apa yang kita bagi dekat dia tu akan menjadi reflection pada dia juga. Ya. Jadi kita kena ada baik, bersihkan hati, tambah ketaatan, hati maksiat, sedekah, zikrullah. Kita beri baik pada suami kita, memang dia akan beri baik pada kita. Kita minta maaf pada suami, suami minta maaf pada kita. Jangan pakai password, dia pun tak pakai password. Kita pemurah, dia pemurah. Apa kita nak orang buat kat kita, kita buat kat orang dulu. Jadi bila kita dah baiki keadaan macam tu dalam rumah kita sendiri, sebab sekarang kita berburuk, kita menurut perintah. Ya. Jadi bila kita baiki tu, suasana tu akan lebih positif. Ya. Jadi kuranglah tekanan tu. Betul. Aura rumah akan meningkat dan frekuensi rumah. Dan saya tanya Nida, di manakah letaknya rezeki manusia? Mesti orang kata, oh dekat kerja lah, dekat apalah kan. Nanti recession nak makan apa. No, stop. Rezeki manusia dah tetapkan Allah. Satu rezeki yang dah bergolek dah, macam pokok tu ada rezeki yang buah dah jatuh, satu lagi buah yang kita kena kait. Okay. Usaha. Baik. Rezeki yang dah ada tu macam mata, tangan, semua tu lah. Okey, baik. Rezeki kita terletak kepada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Setiap kali kita memuliakan dan membahagiakan orang lain, rezeki datang mencurah-curah. Siapakah orang kita nak muliakan dan bahagiakan? Bagi isteri, suami. Bagi suami, ibu dia dulu. Bagi anak, ibu bapa. Jadi kita betulkan hubungan silaturahim kita dengan orang terdekat, insya-Allah rezeki murah. Kalau ada orang kita tak suka, orang kita dendam, orang kita benci, orang kita menyampah, orang kita tak maafkan, orang kita zalim, terutama mate kat rumah tu, siapa yang marah mate, siapa kedekut dengan mate, siapa duk menunjukkan kawan-kawan, siapa duk marah anak, siapa duk sombong mak mertua, siapa lawan suami, show off semua tu, ini semua tolak rezeki orang. Dan rezeki nombor satu ialah ketenangan. Sebab tu Bunda nak ajak semua orang masuk bahtera ketenangan. Hentikan lautan, bahtera. Nabi Nuh, dia ajak orang semua masuk kan, selamat kan? Yang kat luar tu degil anak dia pun tak nak masuk. Pasal masih nak berlawan dengan jerung, masih nak usaha, tak boleh. Bahtera ketenangan dengan ketakwaan pada Allah. So Bunda harap majalah Jelita punya konten seru orang kepada Allah. InsyaAllah Bunda, tanggungjawab saya dengan tim saya. Ya, okey. Seru orang pada Allah, bukan pada kita. Dan hilangkan cinta dunia. Kita buat apa di dunia ini sebagai jambatan mencari bekalan. Tentukan bekalan kita bawa itulah bekalan makanan, bukan bekalan kalajengking. Masih di dunia ini. Dua jenis bekalan. Ada orang dia berat bawa makanan. Ada orang berat bawa kalajengking yang gigit dia. So jadikan niat. Semua majalah Jelita niat jadi wadah dakwah, wadah amar ma'ruf nahi munkar. Switch. Sekarang ni orang dah kata you do business differently now. Siapa yang fokus pada luaran akan collapse.
Siapa yang fokus pada jiwa akan meningkat. Ini boleh yakin. Masuk bahtera ketenangan semua. Fokus ilmu kita, mencari ilmu, hentikan berita. Fokus menyayangi, bukan membenci. Fokus menghormati, bukan ingin dihormati. Fokus memberi, bukan ingin diberi. Fokus mencintai, bukan ingin dicintai. Kita nak daripada Allah, kita dapat dicintai. Allah dirahmati, Allah dikasihi Allah. Tapi dengan makhluk kita memberi, menghormati, membalas budi, menghormati, memuliakan, membahagiakan. Allah kita dapat, makhluk kita beri. Life is about giving. Nak tahu hidup kita bagus atau tidak, berapa banyak kebaikan kita beri. Life is not about me. Life is about everyone else. Life is about ummah. Islam pun bukan individualistik. Kita stop competition. Jangan bersaing. Bersaing tu pesen lama. Bersaing tu dia punya sifat haiwan bersaing. Sifat manusia dia kerjasama. So jangan kata, oh ini saya punya majalah, ini saya punya department. No. Kita gunakan different tu just different platform. Tapi jangan bersaing. So kita saling cross promote, saling live, promote orang ni, promote orang ni, promote. Jangan kedekut untuk promote orang lain. Sebab apabila kita promote orang lain, kita memuliakan, membahagiakan oleh rezeki daripada Allah. Rezeki bukan daripada reader, rezeki bukan daripada customer, rezeki daripada Allah. Apa kita buat ini hanya amalan soleh untuk dapat redha Allah. Apa kita dapat rezeki bukan usaha ya. Rezeki itu rahmat Allah. So segala tujuan hidup kita ditentukan, diubah ikut hukum syariah. Niat kerana Allah baru jadi ibadah. If not, sia-sia ni dah. Sia-sia. Tentukan setiap saat you makin dekat dengan Allah. Semakin hari menjadi orang lebih baik. InsyaAllah Bunda, insyaAllah. Sebab saya tahu Bunda pun banyak berusaha, banyak berfungsi. Dan Bunda juga ada anjurkan Prof Hayah Circle. Betul Bunda? Yes, itu nak ajak bahtera ketenangan. Boleh tak Bunda share sikit PMC Prof Hayah Circle ni, siapa yang boleh join, siapa yang mungkin boleh bantu siapa yang ada anxiety atau bukan anxiety, perasaan kurang tenang tu, mungkin boleh dapat one-to-one session dengan Bunda. Macam saya, kalau saya share nanti, saya rasa macam saya one-to-one dengan Bunda sampai boleh titik air mata, rasa jiwa lebih tenang sekarang. Boleh Bunda share PMC? Okey, sebenarnya PMC ni ditubuhkan dengan tujuan mendapat sekumpulan orang yang ingin berubah menjadi tenang dan menjadi orang bermanfaat dan sentiasa positif buat apa saja suasana. So kita dah mula pada 3 hari bulan Januari tahun ini, dah beribu orang dah masuk, dan yang Bonda tak percaya ialah banyak orang kata daripada dia anxiety dah 33 tahun, marah suami, marah mak mertua, marah sebabkan masa dia kecil umur 4 tahun mak ayah bercerai teruk, tiba-tiba hilang terus, jadi orang berbeza. Hanya dengan macam ni lah, pasal Bonda akan buat live dengan dia orang 2 kali seminggu. Ada live, ada video, Bonda dah buat semua tu, dah ada Pentagon, 5 aspek kehidupan. So bila mereka jaga 5 aspek kehidupan tu, mereka perhatikan tiba-tiba anak kata, mama dah jadi orang baru. Suami pun makin baik. Semua subhanallah. Maknanya yang Bonda kata, bila kita fokus pada hati, so PMC ialah satu bahtera ketenangan untuk orang yang nak masuk untuk mendapat ketenangan. Di mana kita ada prinsip kehidupan, macam tadi ada, beri, dapat. Hati baik, fikir baik, rasa baik, dapat baik. Dan rezeki ialah memuliakan dan membahagiakan orang. Inilah kumpulan yang Bonda buat sekarang ni. Macam mana diorang nak join dekat website Bonda untuk Facebook Bonda? Dia orang pergi pada profmuhaya.com. Ada website profmuhaya.com. Yang benda yang sama pun saya akan cuba kongsikan inspirasi.com dan sama website. InsyaAllah Terima kasih. Bagi ramai lagi orang tahu. Mana kita tak tahu, tak semua orang jadi buka mahu cerita. Ada orang dia simpan dalam hati. Betul. Mungkin banyak perkara difikirkan. Mungkin dia join PMC dan kita niat macam ni. Bonda buat ni niat, kesian tengok orang lemas dalam negatif. Jadi kita nak orang tu jadi tenang, sebab bila kita betulkan seorang wanita, kita memberi ketenangan kepada satu generasi. Bila wanita berubah, dia menentukan climate rumah dia kan? Betul tak? So bila wanita tu, seorang guru pertama kepada bayi yang dia kandung, bila dia tenang, automatik keturunan tu dijaga. So Bonda melihat ini bukan untuk seorang, untuk satu generasi. So kalau kita macam Nida share, tiba-tiba seorang
terpanggil untuk membetulkan diri dia untuk jadi orang baik, Nida dapat pahala free saja. Mengajak pada kebaikan. Kan? Dan sebenarnya ada baik, beri baik, dapat baik. Jadi satu tips yang Bunda beri pada PMC yang orang tertendang sekarang ialah, dia orang ni Bunda ajar macam, nampak orang je doakan. Nampak orang je doakan. Kereta penduh kat kita pun doakan. Dan kita bila kita doakan untuk orang, tanpa dia tahu, malaikat doakan kita. So contohnya, kita nak sihat sekarang kan? Ya Allah, sihatkanlah jiran aku tu. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Ya Allah, biarlah anak, apa kita nak untuk anak kita ni, kita doakan jiran. Macam Bunda duduk atas ni, nampak berapa ratus ribu orang kat koridor ni. Okey, ya Allah, selamatkanlah dia, biarlah dia solat tepat waktu, biarlah dia sihat, biarlah bahagia, biarlah dia bermanfaat. So Bunda doa apa yang Bunda nak untuk orang. Kata kita doa untuk 10,000 orang, malaikat doa 10,000 kali untuk kita nak macam tu. Jadi ada dengki tak bila doakan orang ni dah? Jadi bila tak ada dengki, rezeki datang. Okay, satu tip yang besar Bunda ajar kat PMC ialah mendoakan orang lain. Dan minta maaf dengan suami. Banyaklah orang dah berubah sebab membetulkan diri bukan betulkan orang. Syukur. InsyaAllah. Bunda saya dan tim Jelita sangat berbesar hati, sangat berterima kasih kepada Bunda kerana meluangkan masa sama dengan session ni. Pagi-pagi ni kita dah cuba bersihkan jiwa. So saya nak pesan pada semua orang yang menonton ni, dan mungkin ada yang nak menonton live ni kemudian, supaya duduk rumah, basuh tangan, bersihkan diri, jaga kebersihan diri, sebab kebersihan fizikal juga bicara dan tutur kata. Sebab saya rasa sekarang ni dekat social media dah, tak tahu kenapa, dah mula ada bibit-bibit negatif. Social media je. Jom kita kembali balik pada basic, betulkan balik niat kita, betulkan balik kita punya rasa kasih sayang pada orang lain, macam Bonda dah share macam-macam hari ni. So terima kasih banyak-banyak Bonda. Terima kasih. For your time, Thank you. for your love, Yes. Doa. your ilmu. Masya Allah. Amin. Saya tak tahu macam nak cakap, hanya Allah boleh balas apa saja yang InsyaAllah. Bonda dah kongsikan ni. Terima kasih. Bermanfaat. InsyaAllah. Terima kasih. Boleh minta maaf kalau minta maaf kalau boleh cakap macam garang-garang sikit, sebab Bonda ni macam ibu nak tegur anak kan. Bonda terpaksa cakap daripada hati Bonda. Kalau ada timbul tak kesengati, kesilapan Bonda sendiri. Kalau yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih for this opportunity ya. Nida, salam semua orang. Thank you very much, Terima Bonda. kasih. Terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Thank you very much, Bonda. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, all nanti akan jumpa dengan Mr. Adam pukul 11.30 about financial management ya. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.